scientific lah. Okay, alright. Okay, so ada siapa yang tak ada kalkulator saintifik kah? Ada yang tak ada kalkulator saintifik? Semalam ada yang bagi tahu tak ada kalkulator, dia tertinggal di sekolah kan? Okay, so saya akan share software lah. Okay, satu link untuk kalkulator. Semalam saya dah share ke saya lupa. Share di Telegram Okay. Okay, so siapa yang tak ada calculator boleh klik link tu dan dia keluar calculator. Okay, calculator scientific. Okay, murid-murid boleh pastikan semua murid buka kamera Hari ni buka kamera. Okay, setiap kali kelas. Tengok muka dah sedia belum? Okay, murid-murid buka kamera. Kita ada 23 orang. So, maksudnya ada 12 orang yang tak ada pandu ikut. Okay. So kita boleh mula sekarang lah. Semua ni tak buka kamera ni kenapa? Ada yang baru bangkit tidur ke macam mana? Malu. Alah, malu pula. Malu kenapa, Kim? Handsome kan? Ke sama cute dengan kucing dah sekarang? Ada siapa yang belum mandi? Kena kejut terus on camera. Ada yang dah sarapan ke hari ni? Siapa-siapa? Tak sempat sarapan pun kelas pukul 9. Ha? Ni saya buka ni. Ambil tunggu. Okay, so hari ni kita nak masuk kepada topik baru kita lah. Okay, sekejap. Okay, sebelum kita masuk kepada topik baru hari ni, bukan topik, subtopik baru kan. Okay, so cikgu nak tanya sikit lah. Okay, pagi ni bangun gosok gigi tak? Tika, good Tika. Dah mandi belum? Tika? Senggih-senggih. Okay, tak apa. Okay, so bangun pagi gosok gigi tak? Gosok. Okay, good. Okay, kenapa kena gosok gigi? Supaya tak ada bakteria dalam mulut. Okay, supaya tak ada bakteria dalam mulut. Okay, ubat gigi tu sifat dia apa Kita belajar kelas sebelum ni? Alkali. Alkali, very good. So kenapa kita kena gosok gigi dengan bahan beralkali ni? Nak menetralkan mulut. Bakteria yang asid. Okay, sebab bila kita tidur, bakteria yang terasa dalam mulut kita tu bersifat asid kan? Kan? So bila kita gosok gigi, ubat gigi tu dapat meneutralkan persekitaran dalam mulut kita. Okay. Alright, so hari ni saya tekan benda lain pula. Okay, so hari ni kita nak masuk kepada tajuk 6.2 muka surat 143. Okay, semua murid buka buku teks muka surat 143. Okay, saya dah minta kamu buat ulang kaji ataupun buat bacaan sepintas lalu sebelum kelas. Okay, so kita tengok.
Apa yang kamu dapat hasil pembacaan kamu sebelum masuk kelas hari ni? Siapa nak bagi tahu? Okay, raise up your hands. Anyone? Okay, siapa? Napik lah. Siapa nak bagi tahu apa yang kamu dapat? First kali kamu baca, apa kamu dapat? Okay, cikgu minta Rafli. Rafli. Ya, cikgu. Yes. Dah baca kan semalam. So apa kamu dapat daripada tajuk 6.2 ni? Oh, dia nak cari nilai PH. Nak cari nilai PH. Nilai PH suatu? Dia guna formula PH sama dengan negatif log. Lepas tu, yang tu H plus tu ada perkataan hidrogen lah. Okay. Alright. Dia guna rumus lah menentukan nilai pH menggunakan rumus. Okay. So baiklah. Hari ni dalam tajuk ini kita ada 3 objektif yang kita nak capai dalam tajuk kita hari ini. Yang pertama, kamu perlu tahu ataupun kamu perlu dapat mendefinisikan apa itu pH dan apa kegunaan pH. Okey, apa gunanya pH ni? Okey, yang kedua, kita nak belajar macam mana nak mengira nilai pH bagi bahan asid dan juga alkali. Dan yang ketiga, kita nak menerangkan hubung kait antara nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen ataupun kepekatan ion hidroksida. Okey, boleh? Okey. Alright, sebelum tu kita tengok dulu ulang kaji topik 6.1. Okey, sebelum kita mulakan, saya akan share link Jamboard di chat box link Jamboard di chat box. Okey, semua boleh masuk link Jamboard tu. Kalau tak boleh buka chat box, saya hantar di Telegram juga Okey, boleh masuk. Okay, semua dah masuk. Okay, very good. Okay, so tengok kat situ, dekat Jamboard tu saya dah, nampak Okay. Saya dah tunjukkan, saya dah sediakan satu skala, asid, neutral dan alkali. Okay, nama dia apa tu? Skala? Skala apa ni? Skala pH. Skala pH. Okay, saya nak siapa volunteer kat sini, letakkan ataupun susunkan gambar ni. Okay, contohnya gambar air ni kat mana kedudukan dia? Bahagian asid ke, bahagian alkali ke, bahagian neutral? Okay, siapa nak? Okay, please, anyone? Kita nak bagi markah ni, markah ganjaran. Apa tu? Siapa yang bagi tahu ni? Siapa yang angkat ni? Hakim. Okay, good. Air sifatnya neutral. Okay, next. Tu siapa bersedia dengan kopi tu? Okay, go. Gerak. Siapa tu? Asha. Asha. Okay, asid. Kopi sifatnya asid. Okay, and then. Okay, siapa lagi dua? Cepat. Okay, Atika. Atika tadi ni siapa ni? Okay, Wenyi Okay, Wenyi. Okay, Wenyi dah letak bateri tu. Okay, asid juga. Okay, last one. Okay, ubat tu. Kenapa gerak-gerak pensel tu? Jangan gerak. Klik gambar. Klik gambar. Okay, boleh. Klik gambar, bawa dia.
Boleh? Tu siapa seorang lagi? Cepat. Seorang lagi ni siapa? Gerak. Dah boleh gerak tu. Okey, nak letak mana ni? Siapa ni? Gambar cantik sangat. Ni siapa nak letak kat mana? Mari saya cuba tolong. Kat mana ni? Ubat ni kategori. Oh, very good. Dapat. Siapa tu? Farid. Fahim. Faris. Okey, Faris. Okey, jom kita bagi markah. Okey, yang pertama tadi Hakim. Kita bagi mata ganjaran. Okey, Hakim. Wah, Hakim dah 2 mata terkumpul. Okey. Dah bagi, dah terklik. Okey, kemudian Faris tadi kan. Okey, kemudian tadi Asha and Wenyi. Asha and Wenyi. Mana Cik Wenyi? Okey. Wow, siapa yang leading sekarang? Asha Okey. Alright, so dapat mata ganjaran. Tahniah. Okey, baiklah. Untuk hari ni, apa yang kita nak masuk ialah kita dah study tentang, kita dah ulang kaji sifat asid dan alkali bagi bahan-bahan yang kita yang cikgu tunjuk ni lah ataupun dalam kehidupan kita seharian. Okay, so kita back kepada nota kita. Sorry laptop saya ni. Saya ni. Okay, apalah, kita back kepada yang dekat iPad saya. Okay, kita dah ulang kaji topik 6.1 yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, so sekarang bahan-bahan itu yang kita tengok tadi tu, kita tahu tak sebenarnya berapa nilai pH dia? Kedudukan bahan-bahan tu mengikut nilai pH. Yang mana nilai pH-nya lembab, lebih rendah. Kita tahu tak kalau kita tengok macam biasa je? Tak tahu. Tahu kan? Kalau kita nak test, biasa kita test pakai apa? Asid atau alkali? Kertas litmas. Kertas litmas. Very good. So, tapi kita tak boleh nak, kertas litmas ni dia tak ada nilai kan? So, kita tak boleh nak tentukan secara accurate berapakah kekuatan asid, berapakah kekuatan alkali. So, sekarang kita nak tentukan kekuatan asid atau alkali bahan itu menggunakan apa dia? Menggunakan ni, apa kita nak belajar hari ni? Menggunakan nilai pH. Kita nak menentukan nilai pH. Okay. Alright. So tengok. pH tu betul tak cikgu tulis macam tu? Betul tak tulisan cikgu tu P besar, H besar? Salah. Patutnya macam mana? P kecil, H besar. Besar. Okay. Wajib. Okay, follow Kalau kamu tulis P besar, H besar, salah. Okay, tu bukan pH tu. Itu pH apa tu? Okay, P besar, H besar. Apa dia tu? Simbol untuk apa? Okay, so tak apa. Kita guna P kecil, H besar tulisan dia. So, apa yang kamu dah baca semalam? Okay, apa yang kamu faham tentang nilai pH ni? Tak payah tengok lagi tu apa yang saya tulis tu. Kalau apa yang kamu faham tentang nilai pH, kamu dah baca semalam. Apa yang kamu faham? Alia Nur.
Ya saya cikgu. Alia baca tak semalam? Baca. Okey, apa dia yang Alia faham tentang maksud pH? Jadi, alamak. Saya tak tahu macam nak explain lah kan. Apa yang awak faham je, tak payah ayat yang proper sangat pun, apa yang awak faham? Jadi pH ni macam dalam skala bagi macam dekat dalam gambar lah dia tulis. Dia kepekatan ion hidrogen. Okay. Alright. So kepekatan ion hidrogen. Okay. Kat mana tu ion hidrogen tu? Dekat dalam larutan air. Dalam larutan air. Larutan memang berair kan? Sifatnya macam cair. Okay. Alright. So jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan pH. Okay. Ni bukan nilai pH sebenarnya pH. Okay. So nanti saya betulkanlah slide ni. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan pH? Okay, kalau secara umumnya pH ni kalau kamu belajar masa form 2, kamu ingat tak? Okay, pH ni maksudnya ialah pengukuran terhadap suatu bahan untuk menentukan sama ada bahan itu berasid atau beralkali. Ingat tak? Ingat tak? Saya buka OneNote. Okay, pH. Okay, kalau dari secara umumnya, okay, pengukuran untuk menentukan keasidan atau kealkalian sesuatu bahan. Okay, masa form 2 kan? Okay, tapi secara kimianya, cantik Alia. Tengok kita, okay. Alright, secara umum. Tapi kalau secara kimia, kita tengok pada slide saya ataupun pada buku teks kamu. Okay, ini definisi secara kimia. Okay, pH ialah suatu pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung di dalam larutan aqueous. Okay, macam Alia cakap tadi, dia kata dalam larutan air. Okay, sebenarnya bukan dalam larutan air, larutan aqueous. Siapa masih ingat apa itu larutan aqueous? Apa beza larutan aqueous dengan leburan? Dia dah belajar last week. Siapa ingat? Mio? Mir Iskandar. Mio. Ingat tak apa beza leburan dengan aqueous? Apa yang ada dalam aqueous? Dah left. Siapa nak tolong? Siapa? Okay, Mia. Ya, Mia. Apa beza leburan dengan aqueous? Leburan pepejal. Pepejal? Pejal lah. Leburan boleh mengkonduksikan elektrik tak? Okay. Leburan dia boleh mengkonduksikan elektrik. And then aqueous pun boleh mengkonduksikan elektrik. Tapi apa beza leburan dengan aqueous? Apa yang ada dalam aqueous? Dia ada molekul apa? Aqueous ada? Ion hidrogen. Baguslah Hakim ni. Okay. Okay, bukan ion hidrogen je. Hakim. Okay. Dalam larutan aqueous ni, dia ada molekul air. So that's why panggil larutan. Dalam leburan, dia tak ada molekul air. So kita panggil leburan. Okay, faham tak? Please take note yang ni. Faham ke? Kalau faham, raise up your hand. Okay, so pH ialah
Okay, very good. Okay, pH ialah pengukuran logaritma ke atas kepekatan ion hidrogen yang terkandung di dalam larutan aqueous. Sebab kita dah belajar sifat asid boleh ditunjukkan dengan kehadiran Air. air. Very good. So kalau bukan dalam larutan, dia boleh tunjuk tak sifat asid? Tak. Tak boleh. Boleh sukat tak nilai pH? Tak. Tak boleh. So that's why pH ni ialah kita sukat kepekatan ion hidrogen dalam larutan aqueous. Faham tak definisi pH sekarang? Faham. Okay, good. Okay, so kita tengok ini skala pH. Okay, dalam buku teks kamu pun ada sebenarnya darjah 6.10. Ni kamu pernah jumpa kan masa form 2 kan? Aku dah tak ingat form 2. Ingat cikgu. Ingat. Okay, so ini adalah skala pH. Okay, kalau kita tengok, okay, skala yang ketujuh itu ialah skala 7 sifatnya neutral. Okay, kemudian 0 hingga 6 sifatnya berasid. Okay, dan 8 hingga 14 sifatnya alkali. Okay, ni kena ingatlah sebenarnya kamu dah belajar masa bila lagi ni? First kali kamu jumpa ni bila? First kali kamu jumpa bila? Adakah masa form 2 ataupun masa sekolah rendah? Sekolah rendah. Tak ingat. Sekolah rendah kan? Saya rasa anak saya tahun 1 tu dah kenal dah asid alkali. Saya buat eksperimen tu. Wow, it's like a magic, ibu. Okay. Alright. So, apakah bahan yang kita boleh gunakan untuk menentukan nilai pH? Okay, kenal tak gambar tu? Kena Apa tu? kertas litmus. Kertas litmus. Okay, lagi ada siapa nak bagi tahu? Betul ke kertas litmus tu? Ke kata pH? Apa beza kertas litmus dengan kertas pH? Kertas litmus ada berapa color? Kalau kertas Dua. litmus ada 2 kali. Wow, color apa? Merah dan biru. biru. Merah dan biru. Okey, ini kertas litmus ni. Sian awak tak masuk makmal kan. Tapi dah jumpa masa form 2. Ni kertas litmus. Okey, tapi tu apa dia? Ini kertas pH lah. Itu adalah kertas pH. Sekejap. Ni. Sian awak tak boleh masuk makmal kan. Ni cikgu bawa khas untuk awak ni. Nampak tak? Inilah rupa kertas pH. Ni. Dalam dia kertas pH bukan warna merah atau biru. Dia warna apa ni? Sekejap. Warna Kuning kan? kuning keorenan kot sikit. Okay, lepas tu dia punya cover ni dia ada letak skala. Okay, dia ada letak skala. Okay, satu side skala asid, satu side lagi skala alkali. Okay, so gambar ini adalah kertas apa? Kertas pH. Kertas pH. Sebab kertas pH dia ada skala. Okay, kertas litmus tak ada skala. Okay, ada satu lagi alat yang kita boleh tentukan nilai pH dengan lebih tepat. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa tahu? Penunjuk semester. Okay, very good. Okay, penunjuk semester. Okay, saya tak ada gambar penunjuk semester kat sini. Actually, penunjuk semester kita boleh buat kat rumah sebenarnya. Kita boleh guna apa? Apa bahan kita boleh jadikan untuk penunjuk semester? Cuba kamu tengok pada muka surat, buku teks muka surat 148. Kimia kita. Atas sekali. Apa nampak? Apa bahan? Kubis ungu. Kubis ungu. Selain daripada kubis ungu, boleh guna bunga telang. Siapa tahu bunga telang?
Bunga telang tu bunga nasi kerabu tu. Saya sebenarnya nak buat tapi semalam saya tak sempat sebab bunga telang nak kena ambil kat bawah sana. Tak apa, next time lah saya bagi saya tunjuk demonstration. So awak boleh buat kat rumah. Okay, ni saya nak tunjuk satu lagi. Okay, ini adalah meter pH. Okay, ini adalah meter pH. Okay, di mana ini adalah alat untuk menentukan nilai pH dengan lebih tepat. Okay, ni adalah meter pH. Dia ada dia ada sensor dia kat sini. Sorry tak nampak. Okay, kemudian dia ada screen untuk paparan. Okay, paparan bacaan. Okay, itu adalah bahan ataupun alat. Sorry, bahan. Kertas pH adalah bahan Meter adalah alat untuk menentukan nilai pH. Alright. So, tadi roughly ada cakap dalam tajuk apa yang dia baca semalam, dia faham macam mana nak kira nilai pH menggunakan rumus. So, ini adalah rumus untuk menentukan nilai pH. So, kalau kamu tengok kat situ, apa perkaitan antara belah pH ini, pH sama dengan negatif log kurungan H plus. Plus ini sepatutnya di atas tapi sebab dekat Canva ni dia tak ada apa dia yang atas tu, superscript superscript. Alright. So tengok. Rumus ini kamu faham Saya so far apa yang tanya saya semalam, dia macam saya tak terang tapi saya nampak kamu dah boleh relate. Betul tak? Amirah Najihah? Ya, cikgu. Okay. Amirah faham tak rumus ni? Faham? Okay, boleh Amirah terangkan? Apa Amirah faham? Perkaitan pH dengan negatif log kurungan H plus. Amirah faham tak? Okay, siapa nak bantu? Dia menunjukkan kepekatan dalam mol. Kepekatan dalam mol. Okay, unit kepekatan apa dia? Apa unit bagi kepekatan? Apa unit bagi DM negatif 3 tu itu adalah unit bagi kepekatan. Kepekatan unitnya ialah mol per dm padu. Okey, bukan mol. Mol adalah bilangan mol. Okey, ingat kita belajar masa bab 3. Okey, so kita tengok rumus untuk menentukan nilai pH. Okey, ini adalah rumus asas dia lah. pH sama dengan negatif log kurungan H plus. Apa yang dimaksudkan dengan kurungan H plus? Apa yang dimaksudkan dengan kurungan H plus? Ion hidrogen. Ion hidrogen. Okey, boleh tak kita buat, kita tulis macam ni. pH sama dengan negatif log kurungan H plus. Kurungan juga. Boleh tak? Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Kurungan macam ni menunjukkan kepekatan. Okay, so nak menentukan nilai pH, kita kena gunakan rumus pH sama dengan negatif log darabkan dengan kepekatan ion hidrogen. Itu maksud rumus pH. Faham? Faham? Jelas? Yes. Okay. So, right. So kepekatan ion hidrogen maksudnya pH ini sama dengan negatif log darabkan dengan kepekatan ion hidrogen dalam unit mol per dm padu. Okay, itu adalah nilai rumus bagi pH. Okay, so kamu kena ingat. Okay, pH
tambah POH sama dengan 14, iaitu nilai pH maksimum bagi dalam skala pH. Okey, cikgu nak tanya. Adna? Ini saya. Okey. Dalam larutan natrium hidroksida, NaOH kan? Natrium hidroksida. Okey, ada tak ion hidrogen? Ada ke tak ada? Ada. Ada. Okey, natrium hidroksida alkali ke asid? Alkali. Alkali. So kalau alkali dia ada ion hidrogen tak? Tak ada. So natrium hidroksida tak ada ion hidrogen. Dia ada ion apa? Bila dia mengion, dia menghasilkan ion natrium dengan ion hidroksida. So boleh ke kita nak tahu nilai pH dalam NaOH? Boleh. Boleh. So macam mana nak kira nilai pH bagi NaOH? pH dengan Kita kena tahu apa dulu? Siapa nak bantu? Volunteer. Siapa nak bantu Adna? Okay, kita NaOH tak ada ion hidrogen. So kita nak tahu nilai pH, kita kena tahu nilai apa dulu? POH. Wenyi, okay, very good Wenyi. So kena tahu nilai POH sebab dalam NaOH ada ion hidroksida. So kita kena tahu nilai POH dulu. Okay, tengok. Kalau pH sama dengan negatif log kurungan H+. So POH sama dengan Negatif log kurungan Macam ni nak sebut? Kurungan H minus. Nampak tak perkaitan antara rumus pH dengan rumus POH? Nampak tak? Kalau sebelah sini H, dalam ni H+. Dan sebelah sini POH, dalam ni OH minus. Boleh? Boleh. Bila dah tahu POH, kita boleh tahu tak pH dia? Boleh. Okay? Ada soalan tak? tak ada. Tak ada. Faham Kalau faham, tolong angkat tangan. Okay, very good. Okay, so ni kita dah bagi tahu. Okay, good. Okay, boleh turn down turunkan tangan. So ni tengok gambar ni. Apa maksud gambar ni? POH dengan pH. Kenapa banyak mikrofon dekat pH tu? POH tak ada pun satu mikrofon. Siapa boleh bagi pendapat? Siapa boleh bagi pendapat ni? Ting ting ting. Haris Ikwan. Haris, diam dia Haris hari ni. Haris okey ke? Okey. Okey. Haris faham tak apa maksud gambar ni? Kenapa semua mikrofon pergi kepada pH? Berdasarkan penerangan cikgu tadi. Apa dia? Sebab dia ada H+, is it? Okay. So sebab kalau kita tengok, mana ada skala POH? Okay, POH ni kita nak cari sekadar kita nak dapatkan nilai pH dalam bahan berakali je. Maksudnya kat situ dalam gambar tu POH tu hanya sekadar di pinggiran. Macam tu lah saja. Ini chemistry joke Tapi awak susah faham pula
Okay. Alright. So hari ini kita pergi kepada latihan pengiraan. Okay, semalam saya dah minta kamu discuss dalam kumpulan kan? Alright, so kita tengok pada buku teks. Saya buka buku teks saya sekejap. Okay. Tengok pada buku teks masing-masing, muka surat 144. Okay, kamu dah study, kamu dah bincang tentang contoh 1, contoh 2, contoh 3 hingga contoh 5 semalam dalam kumpulan kan? Alright, ada masalah tak? Tak ada, bagusnya. Sebab kamu hari ni baru kamu nak belajar. Tapi kamu semua dah faham. Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, so kita tengok sepintas lalu sebelum saya minta kamu buat presentation Alright, so tengok contoh 1. Diharapkan semua ahli kumpulan faham Kalau yang mana tak faham, minta bantuan ahli dalam kumpulan Okay, so contoh 1. Okay, siapa nak baca soalan ni? Baca saja soalan tu. Nak baca soalan? Baca cikgu. Ya, baca je. Hitungkan nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion hidrogen 0.5 mol DM perpadu. Okay. Kenapa dia gerak pula? Okay, so tengok. Okay, thank you Amira. Okay, hitungkan nilai pH bagi asid nitrik dengan kepekatan ion hidrogen 0.5 mol per DM padu. Okay, first kali bila kamu baca soalan, pertama sekali kamu tengok apa yang dia nak. Dia nak kamu tentukan apa yang dia nak? Nilai pH. pH, very good. Okay, nak tentukan nilai pH. Bagi bahan apa? Bahan apa? Highlight, asid nitrik. Okay, dan apa maklumat yang diberi? Kepekatan ion hidrogen. Okay, right. So, bila dia tanya nilai pH, kamu kena ingat terus. Apa rumus bagi pH? Apa rumus bagi pH? pH sama dengan berapa? Negatif log. Kurungan kurungan H H plus. So tengok bahan itu berasid atau beralkali? Acid. Asid. So ni simple je maksudnya. Okay, gantikanlah dengan nilai kan. Negatif pH sama dengan negatif log. Negatif log. Okay, masukkan. Okay, bila kita nak gantikan nilai, kita tak payah buat kurungan bracket macam tu pun tak apa dah. Buat kurungan biasa kita buat pun tak apa. Okay, 0.5. Tak payah letak nilai lagi, tak payah letak unit lah masa kita nak kira. Hujung pH ada unit ke? Ada kan? Okay, so alright, negative log darab 0.5. So tekanlah kalkulator. Okay, berapa kalkulator? Berapa kalkulator? Berapa kamu kira? Jawapan dah ada kat situ. Berapa? 0.31. 0.31. 31 ke? Kalau kita bundakan ni, 301. Okay, kita tengok kalau kepekatan diberi 1 titik perpuluhan, jawapannya pun kita bagi dalam 1 titik perpuluhan sahaja. Faham? Kalau kepekatan diberi dalam 2 titik perpuluhan, kita kena bagi jawapan dalam 2 titik perpuluhan juga untuk nilai pH. Okay, boleh? So kat sini 1 titik perpuluhan, so jawapannya ialah 0.3. Faham tak? Faham? Okay, kalau Faham. very good. Okay, alright, kita pergi pada contoh kedua. Tadi dia suruh tentukan nilai pH. So sekarang
dia suruh tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH 2.0. Okay. So guna rumus yang sama juga. pH sama dengan negatif log. Okay, kurungan. Ataupun kita boleh buat, nak buat ni pun boleh. Apa ni pula? H plus. So pH ialah 2.0. So negatif log kurungan H plus. So kita nak tahu apakah kepekatan ion hidrogen. So kita kena terbalikkanlah dia. Macam mana kalau dalam kalkulator? Kalkulator kita nak tekan macam mana? Siapa tahu cara nak guna kalkulator? Apa nak kena tekan? Okay, tengok kalkulator. Tekan lock. Tekan lock je. Nampak tak saya punya kalkulator? Okay. Alright. Mula-mula tekan. Okay, buka komputer. Okay, kalau lock, tadi kita buat nak tentukan nilai pH, kita klik je. Negatif log. Berapa tadi? 0.5 kan? Negatif log 0.5 macam biasa je, ikut je kan. Okay, itu biasa. Okay, tapi kalau diminta untuk cari kemolaran, kita nak tekan apa? Cara dia shift log. Shift log. Okay, then shift log. Berapa pH dia? 2.0 tadi. 2.0. Okay. Okay. Betul ke jawapan dia? Okay. Kenapa nilai kat sini 100? Tak tahu. Okay. So kita tengok. Ni. Apa yang salah kat situ? Negatif 2.0. Shift log negatif 2.0. So dapat tak jawapan? Boleh? Faham? Faham tak cara nak guna kalkulator? Boleh? Faham. Okay, so kita tengok. Balik kepada soalan So boleh? Sekarang kita dah dapat kepekatan dan jangan lupa tuliskan rumus. Rumus wajib mol per dm padu. Okay, kalau larutan dalam cm padu kena tukar dalam dm padu. Okay, boleh? Okay, ada soalan tak? Okay, sama jugalah dengan contoh 3. Cuma contoh 3 ni dalam keadaan alkali lah untuk bahan beralkali. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada betul? Adakah anda faham? Faham. Angkat tangan kalau faham. Okay, ada. Right. So, kalau kamu semua dah faham, saya nak kamu refer group discussion kamu dalam WhatsApp. Okay, kamu bincang buat kali terakhir. Saya dah berikan tugasan untuk kamu kan, soalan semalam. Okay, so bincang. Okay, decide siapa yang nak present dan bincang betul ke jawapan awak yang semalam. Berdasarkan apa yang cikgu dah terangkan ni, cuba tengok. Saya bagi masa, sekarang pukul 9.45. Saya bagi masa dalam 10 minit boleh? 10 minit. Ke lama? Boleh? 10 minit. Okay. Alright, kalau dah siap semua kita cepatkanlah. Okay, bincang, masuk dalam grup sekejap. Bincang macam mana nak present, apa yang kamu tak faham, apa yang kamu faham. Dan nanti kita mulakan presentation, okay?
Okay, so boleh masuk ke grup WhatsApp. Jangan left pula Google Meet ni. Masuk grup WhatsApp. Grup masing-masing. Okay? Okay. 10 minit dari sekarang. 9. Pukul 10 kita mula. 5 minit je lah. Tak sempat masa dah. 9.55 kita mula presentation. Okay, boleh masuk bincang semua. Guys, kita dah betul, so tak ada apa-apa nak bincang. Okay, bincang. Pastikan semua ahli kumpulan faham bagi soalan yang kamu jawab semalam. Okay, apa yang tak faham boleh tanya. Kalau ada grup yang nak buat pembetulan, boleh upload lagi sekali di Padlet . Yang mana belum hantar di Padlet, boleh hantar di Padlet sekarang. Okay, semua kumpulan dah ready ke? Mostly tengok tak ada nak bincang dah. Boleh, kalau dah bersedia, semua boleh bagi setiap kumpulan bagi simbol thumbs up. Tanda ready untuk setiap kumpulan. Kumpulan 2 dah ready. Kumpulan 2. Okay, good. Kumpulan lain mana?
Dah ready? Kalau dah ready, thumbs up Very good. Triple bond. Oh, kumpulan 1, sorry. Kumpulan 1 stem 2. Okay, semua dah ready. Wow. Okay. Kumpulan 1, 4 stem 1 ni, semua dah okay Okay, very good. Are you ready for now? Okay, jom. Kita masuk Google Meet balik. Wow. Awal ni korang. Sekejap, saya buka Padlet. Semua dah ready Okay, so sekarang ni raise up your hand. Siapa yang dah ready? Dekat mic. Sure semua dah ready Okay, kita nak dengarkan presentation daripada kumpulan masing-masing. Saya nak buat change layout. Okay, alright. So, kita tengok pada soalan yang cikgu dah berikan semalam. Pergi pada Padlet semua dah hantar Okay, very good. Kumpulan 1 ada 2. Okay, kumpulan 2 ada 2. Kumpulan 3 ada 3. 3 pula. 2 grup. Okay, kumpulan 4 pun 2 grup. Okay, very good. Okay, so untuk kumpulan 1, right, tak letak. Okay. Mana wakil kumpulan 1 daripada 4 stem 1? Boleh terangkan? Wakil? Saya cikgu. Siapa? Sekejap, saya nak. Adam Is. Adam Is, yes. Okay, Adam Is. Okay, saya bagi ni. Okay, buat presentation dulu. Ada nak share screen kah? Ada tak? Tak ada kot. Tak ada. Okay, so boleh check, boleh. Awak tulis kat sini kan, saya tak boleh nak besarkan lah. Okay, tak apa, terangkan. Okay, kita baca soalan dulu, Adam. Okay, satu larutan asid nitrik mengandungi kepekatan ion hidrogen bernilai 0.1 mol densimeter padu. Per desimeter padu. Kena sebut macam tu. Per desimeter padu. Apakah nilai pH larutan asid ini? Okay, so kita akan gunakan formula yang pH tadi tu. pH sama dengan negatif log dalam kurungan H+. H+ tu kepekatan ion hidrogen. Kepekatan ion hidrogen dia dah bagi dah. 0.1 mol per desimeter padu. Okay. So kita masukkan ke dalam formula tadi tu negatif log dalam kurungan 0.1. Okay, so jawapannya? Okay, so kita ambil kalkulator, tekan log 0.1 dan kita akan dapat negatif 1. Lepas tu jadi tulislah sama dengan negatif dalam kurungan negatif 1. Lepas tu kita buka kurungan dia. Bila negatif jumpa negatif, kita akan dapat positif. Jadi jawapan dia ialah 1. Okay, so nilai pH bagi larutan asid nitrik nilai pH bagi larutan asid nitrik adalah 1. 0.1 mol per dm padu kepekatan ion hidrogen adalah 1. Okey. Betul tak? Ahli kumpulan lain ada nak komen ke apa ke? Betul. Betul. Okey, Amira. Okey, betul. Amira pun kira dapat. Okey. So kita tengok untuk kumpulan 1 4 stem 2. Ada wakil tak? Saya. Okey, Amira. Okey. Okey, Amira. Ada nak buat penambahan tak daripada pembentangan Adam East tu? Tak ada. Nilai Sama semua. je. Semua sama. Okay. Alright. So kalau kita tengok, saya cuba besarkan.
Okay, kalau kita tengok, okay, kat sini mungkin sebab awak guna typing kan, so HNO 3. Okay, 3 ni sama besar je semua. Sebenarnya kita kena kecilkan dia lah. Okay, alright, cara tulisan tu, cara menulis formula kena betul. Tapi cikgu faham lah sebab awak tulis dekat awak guna typing kan, so kena ingat kena ingat subscript ke superscript ke, okay, mol. Okay, dia tak boleh nampak sama lah, tak boleh nampak sama besar, itu penting. Okay, sebab ini melibatkan simbol. Okay, kita pergi pada kumpulan 2. Okay, kumpulan 2 daripada 4 stem 2. Siapa wakil? Saya Asha. Asha, okay. Sekejap kita tengok. Asha ada nak share screen tak Asha? Sebab awak punya kat sini, ni kan? Bengek. Tak ada cikgu. Tak ada, okay. Sorry. Tak apa. Awak kena telekat kepala lah. Okay, baca soalan dulu Syah. Apakah nilai pH larutan helium hidroksida yang kepekatan ion hidroksida ni ialah 0.001 mol decimeter per 2? So yang dicari dalam soalan ni ialah nilai pH kan. So, sebabkan dia ialah kepekatan ion hidroksida, saya guna rumus POH sama dengan negative log dalam kurungan OH minus. Okay. So macam tekan, kalau ikut kat sini saya ikut tekan kalkulator je, negative log 0.001 dan akan dapat negatif dalam kurungan negatif 3, negatif dengan negatif, positif. So akan dapat jawapan 3. Tapi sebabkan dia ialah larut, nak nilai pH kan, yang saya pun dapat tadi ialah POH. Jadi saya gunakan pH tambah POH ialah 14. So saya tolak 14.0 tolak dengan 3.0, saya dapat 11.0. Itulah nilai pH dia. Okay. Right, kumpulan 2, 4 stem 1. Ada tak nak komen apa daripada kumpulan Asha? Ada tak? Kumpulan 2, 4 stem 1. Kita nak cepat, so sebab masa tak cukup untuk present semua. Tapi kat sini saya dah tengok, okay, sama pengiraan dia. Ya. Mio. Cikgu, kenapa dia kena 14.0 tu? Mana 14.0? Kenapa dia kena ada point kosong tu? Jawapan dia. Sebab awak tak tulis pun tak apa. Tapi tengok pada soalan. Alamak, mana saya punya? Ada hilang. Tengok pada soalan. Okey, kepekatan ion hidroksida ialah 0.001 mol per dm padu kan. Kalau tadi saya bagi tahu, dia tengok kalau bilangan mol kepekatan yang diberi 3 titik perpuluhan, kita kena bundakan kepada 3 angka bererti lah, ataupun 3 titik perpuluhan. Tapi kat sini kalau dia nombor genap, tak ada masalah sebenarnya nak buat titik kosong ke, nak buat nombor genap nombor bulat ke, tak ada masalah. Okey, boleh Mia? Boleh. Masih. Okay. So untuk soalan nombor 3, kita pergi pada kumpulan 3, 4 stem 1. Buat presentation please. Tak nampak kat sini. Siapa ahli kumpulan? Saya cikgu. Yes. Okay, Arif. Okay, Arif. Baca soalan Arif. Tentukan kemolaran asid hidroklorik dengan nilai pH 3.0. Okay, dah diberi nilai pH, kita nak tentukan kemolaran. Okay, so guna rumus? Rumus dalam contoh 2 tu. Okay, lepas tu teruskan. Lepas tu sebab dia dah kasih nilai pH kan, letak nilai pH kat situ. Lepas tu nilai pH dengan yang negatif log kurungan H plus tu kat tempat. Nilai pH pergi kanan, negatif log tu dia pergi kiri. Lepas tu yang log tu dia bawa pergi kanan jadi 10 negatif 2. 10 kuasa negatif 2. Okay, 10 kuasa negatif 2. Lepas tu tekan kalkulator dapatlah 0.001 mol dm3. Dapat awak tulis 3 kat situ, kuasa negatif 3. Sebab log tu dia 10. Okay. Boleh. Okay, kumpulan 3, 4 stem 2 ada soalan tak?
Tak ada cikgu. Tak ada Okay. So faham kumpulan lain pun faham kan? Okay, kita pergi pada soalan yang keempat. Okay, 4 STEM 2, kumpulan 4. Saya. Siapa saya tu? Adena. Okay, Adena. Cikgu Bang. Okay, Adena. Okay, Okay. baca soalan. Hitungkan nilai pH bagi asid hidroklorik yang mengandungi 0.001 mol per desiliter padu Padu. Okay. ion hidrogen. Okay. Alright. So penerangan dia, penyelesaian. Rumus dia pH sama dengan negatif log kurungan H plus. Okay. Negatif log kurungan 0.001 tekan kalkulator dapat negatif 3. Okay. So dia jawapannya ialah nilai pH ialah 3. Nilai pH Okay. 3. Okay. So kumpulan 4 step 1 pun sama tak ada masalah Okay. Oh dah bagi jawapan macam ni terus. Tak ada pengiraan. Oh ada. Mana pengiraan? Terus tekan kalkulator. Cara tulis pH tu tak betul P besar H kecil. Sepatutnya P kecil H besar. Kalau tulis macam tu tak diterima Okay, boleh? Alright, so semua kumpulan faham ke? Nanti kita tengok, saya akan share link. Awak boleh masuk link yang cikgu bagi di Padlet. Dan kamu boleh rujuk lah. Okay, kat sini hasil kerja kamu semua. Okay, boleh? Ada soalan? Kalau tak ada masalah, boleh raise your hand. Tanda kamu faham. Okay, very good. Semua faham kan? Okay. Baiklah, so next kita masuk kepada, cuba tengok pada muka surat 146 hingga 147 buku teks. Saya nak pergi sepintas lalu sahaja untuk eksperimen ini. Okay, sebabnya kamu tak boleh buat di makmal. Okay, so next kita bincang lebih mendalam tentang eksperimen 6.3, 6.4 ni untuk next class lah. Cuma saya nak bagi tayangan video teaser lah lebih kurang macam tu. Okay, untuk awak tentang eksperimen hari ni. Patut kita lakukan hari ni. Kita jalankan. Sekejap. Okay, tengok ni. Mana video saya? Tak ada. Mana? Saya tak send. Oh, dekat nota. Kamu boleh tengok di link Telegram. Dekat nota kimia, saya ada share kat sini. Okay. TikTok saya. Jangan lupa follow. Ingin ku sampaikan rinduan di hati. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil getam 6 bulan menghiasi dan tercipta bibit kata indah. Dan ku agungkan rasaku, Cucu serentak dengan nadaku, bersama jadi cemariku, menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan dan telah terpatri di hatiku. Kucu-kuca, ups, alam, aku jatuh cinta. Okay. Faham ke eksperimen ni? Ke nak saya ulang lagi sekali? Nak saya ulang lagi sekali ke? Ulang. Nak nyanyi lah tu. Okay. Bintang menjauh di sana, sudah pastinya kau fikirkan dia.
suara lagging sikit kan aku tu. Okay, cuba tengok apa beza warna perubahan kertas pH tu untuk asid pekat dan asid cair. Oops, alamak, aku jatuh cinta. Okay. So, nampak eksperimen ni kita tak boleh buat kat makmal, kita buat kat rumah. Okay. So, daripada eksperimen yang cikgu tunjukkan tu, siapa boleh bagi kesimpulan? Apa kaitan? Okay, sebab eksperimen 6.3 dan 6.4 ni tujuannya apa? Siapa nak bagi tahu? Apa tujuan? Kita nak mengkaji? Mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen. Okay, very good Asha. Nak mengkaji kepekatan, hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Okay. Alright. So, kita tengok. Tadi, kalau asid pekat, nilai pH ni macam mana? Nilai pH kalau asid pekat? Okay. Asid pekat tadi, kalau asid pekat nilai pH rendah ke tinggi? Nilai pH tinggi? Rendah. Rendah. Okay, kalau asid cair? Berbincang dalam grup tu. Asid cair? Tinggi daripada asid rendah. Okay. Nilai pH adalah asid cair. Nilai pH adalah Tinggi. tinggi. Okay? Alright. Faham tak? Okay, so macam mana hubungan kita nak buat untuk nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen? Cuba bincang dalam grup WhatsApp jap. Okay. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin apa untuk nilai pH? Semakin rendah nilai pH. Okay. Semakin tinggi, okay, tulis dekat Jamboard. Masuk link Jamboard. Okay, page kedua. Okay, ambil sticky note setiap kumpulan. Okay, kumpulan 1 untuk 4 stem 1 kat atas, 4 stem 2 kat bawah. Okay, awak bincang dalam grup dan terus tulis. Apa hubungan untuk asid? Bincang dalam grup and then terus masukkan dalam Jamboard Saya bagi masa 5 minit saja. Okay, boleh ambil sticky note. Ambil sticky note. Okay, boleh ambil sticky note. Mana sticky note? Kat sini. Tulis. Kumpulan 1, 4 stem 1. Okay, buat. Kita nak tahu ion hidrogen untuk asid dia dulu. Okay, bincang. Dalam
Okay, ni kumpulan mana? Tulis nama kumpulan juga. Tulis nama kumpulan Kumpulan 3, 4, STEM 1. Okey, bagus Tania. Yang pertama hantar hari ni. Okey, lagi? Ada 7 kumpulan lagi, cepat. Okey, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okey, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH asid. Okey, next. So far saya dah tengok dekat grup WhatsApp hasil perbincangan kamu. Kecilkan sikit lah, ada yang tak muat ni kan. Okay. Kumpulan 1, 4 STEM 1. Okay. Ada 3 kumpulan lagi Oh tak apa, saya gerakkan. Diam pula. Okay. Okay, saya gerakkan. Tak apa, saya gerakkan. Okay. Awak guna phone kan? Saya faham susah. Okay. Ada berapa kumpulan lagi? Okay, last one. Kumpulan 3, 4 STEM 2. Okay, kalau kita tengok kat situ semua betul ke? Okay, semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Okay. Okay, kumpulan 3, 4 STEM 2, teruskan. Okay, ni kejap saya tak nampak. Sorry. Saya pula. 4 STEM 2 ni okey ke masalah lain? Tak boleh nak gerakkan yang okay, tak apalah, saya teruskan Okay, kumpulan 4. Semakin tinggi ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Semakin tinggi kepekatan ion hidrogen, semakin rendah. Okay, semua betul kan? Okay, so Tania. Okay, untuk hubungan antara kepekatan ion hidroksida
dengan nilai PH. Okay, saya nak kamu discuss dalam grup dan hantar dalam Padlet yang akan saya share link nanti sebab kita tak sempat masa. Okay, boleh kelas? Boleh? Boleh. 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 Okay, so boleh faham tak apa yang kita belajar hari ni? Angkat tangan kalau faham Very good. Okay, so kita masuk kepada latihan kita hari ni. Kita nak masuk kepada permainan. Iaitu kita cuba yang baru sikit hari ni iaitu Quizizzer. Saya akan bagi link sekejap. Saya nak stop lagu dulu. Okay, saya share link dekat chat box. Masuk. Apa Jamboard? Sorry, bukan Jamboard. Okay, boleh klik link tu at Quizizzer. Okay, and then get ready. Dia macam quizzes juga. Okay. Okay, masuk. Kita tunggu masuk. Sepatutnya ada 32 orang hari ni. Lagu dia lagging sikit. Baru 9 orang, so saya ingat tak lagu dia? Okay, 15, 16. Ada yang tak boleh masuk ke? Kalau ada yang tak boleh masuk, bagi tahu saya. Biasanya akan ada yang tak boleh masuk ni. Okay, ada lagi 8 orang. Okay. Kita ada yang baru nak masuk on the way. Lapan orang ni masalah lain ke? Ada masalah lain. Okay, so kita mulakan. Okay, yang 8 orang lagi, lagi 7 orang. Saya akan bagi link secara offline lah Okay, sebab biasanya akan ada juga yang tak boleh masuk ni. Okay, saya mulakan sekarang. Okay, let's race. Wow, lajunya. Tangga pertama, Farah Kristina. Wow, lajunya kat bawah tu. Tempat yang kedua diikuti oleh Aini. Wow, Wendy merampas takhta. Tempat pertama diikuti oleh Asya Kristina dan Diana Balkis. Wah, Rafli daripada bawah naik ke atas. Okay. Wendy dah finish? Okay, wow. Okay, Faris terus merampas takhta pertama. Okay, Faris dah siap. Okay. Diikuti oleh, Diana terus naik ke tangga pertama diikuti oleh Faris. Wow, Nurul Huda pula merampas takhta di tangga kedua. Okay, 9 orang dah siap. Okay, seterusnya. Okay, teruskan yang mana belum siap. Wow, okay. Ligat sekali Okay, Diana tangga pertama, Nurul Huda tangga kedua, Aaron tangga ketiga. Faris di tangga keempat. Okay, lagi 10 orang belum siap. Okay, teruskan. Siapa dapat turunkan Diana?
Okay, ada 5 orang lagi. Cikgu, saya punya tak keluar soalan cikgu. Tak keluar Tak boleh nak soalan? jawab. Ya, Dia macam siapa? Start kat situ. Hakim. Alahai. Tak apa, nanti cikgu bagi link dekat offline nanti Hakim jawab Cikgu, sama cikgu. Farah Christina. Terus sebab dia masuk ramai-ramai kan. Okey, tak apa. Yang tak dapat cikgu ni lah bagi dekat offline nanti. Okey, 4 orang lagi. Tekan jawapan salah. Okey. Alright, 4 orang lagi. Tangga pertama masih kekal dengan Diana Balkis. Tempat kedua Nurul Huda. Tempat ketiga Aaron. Okey, 4 orang lagi. Okey, 4 orang lagi. 4 orang ni yang problem ke? Tak keluar ke? Kita tengok. Cikgu, dia start sampai soalan 3. Memanglah. Lepas tu tak boleh ni. Dah habis. Cikgu memang 3 soalan je? You. Biasa bagi banyak bagi 5. Saya bagi 3 je hari ni sebab melibatkan pengiraan. Okey, Aiman Idham, Amirul. Dah siap belum Okey, teruskan, ada 3 orang lagi. Mia belum siap. Okey. Teruskan. Masalah lain kan. Alah, kesian pula tak boleh dapat nombor 1. Diana masih bergaya di tempat yang pertama. Yang terkeluar tu saya bagi link dekat grup nanti. Aiman, Amirul dengan Mia okey ke? Dia tak keluar soalan cikgu. Start kat soalan 1 je. Ya. Tak apalah. So Aiman? Cikgu. Ya. Soalan 3 dia kan? Bila tekan patutnya jawapan betul dia 12.7, tapi kalau cikgu tekan kalkulator dapat 12.95 tau. Sekiranya jawapan dia patut 13 kan? 13. Saya buat jawapan 12.7 ke? Sekian ada. Sorry. Hilap tu 13. Tak apa, markah ni saya kira di secara manual nanti Okay. So semua dah siap ke ni? 23. Okay, saya teruskan lah. Mana nak finish? Show controls. Okay, so tempat pertama dimenangi oleh Diana, yang kedua oleh Nurul Huda dan yang ketiga ialah Aaron. Okay, so kita tengok pada soalan. Okay, mana longer street? Dia tengok masa, okay, jawapan mungkin ramai yang betul. Okay, so kita tengok results table. Okay, soalan yang pertama semua orang betul. Yang kedua, siapa yang salah? Saya nak pergi dekat soalan. Ini soalan dia. Okay, dah stop Yang tak boleh masuk saya akan bagi kemudian Mana pula soalan? Okay, pergi pada soalan lah. Okey, apakah rumus yang betul untuk menentukan nilai pH? Apakah rumus yang betul? Mana jawapan dia? Saya tak jumpa. Sebenarnya saya dah jumpa. Dah keluar. Nantilah kita bincang yang ni Dah hilang pula dah tempat nak bincang soalan. Jadi kita bincang untuk next class, okey? Okay, so yang ni lah yang masalahnya So kita kira. Bila kamu kira dapat jawapan berapa? 13. Ada yang buat jawapan 12.7? Tak ada. Okay. Nanti yang tu saya betulkan lah. Okay, siapa yang jawab 13 dia betul. Okay, so faham ke apa yang kita belajar hari ni? Faham. Faham ke? Faham sangat ke? Okay, sekejap. Saya nak
Saya nak bagi ni, cuba letakkan apa feedback kamu tentang kelas kita pada hari ini. Main juga ni. Kita share link kamu masukkan kat sini. Okay, apakah komen anda tentang kelas kita pada hari ini? Okay, masukkan. Okay, siapa-siapa nak tulis? Okay, masuk. Okay, semua orang bagi komen kelas kita pada hari ini. Dah tak ada lagu dah hari ni. Dah tertutup. Best. Boy. Okay, panjang tu. Panjang lagi T. Okay, siapa lagi? Boleh masuk. Senang. Alhamdulillah. Okay, pengiraan. Faham. Okay, lagi. Faham sangat. Alhamdulillah. Okay, lagi. Seronok. Easy. Wow. Belum bagi soalan lebih-lebih lagi tu. Nanti kita untuk kelas next kelas tambahan kita buat bincang soalan latihan lah. Pengiraan kena banyak latihan. Mudah faham. Okay, ada lagi? Kita kena ada lagu baru kita semangat sikit. Tak apalah. Lain dah tak berapa elok dah ni. Tengah hari. Okay, very fun. Okay, mudah faham, fun. Okay, dah tahu maksud PH dalam cik. CHE tu apa? Easy peasy lemon squeezy. Wow. Okay. Sekejap, saya nak. Aktiviti yang menarik. Puan Aziza. Puan Aziza ke siapa tu? Kasih tahu. Ya, saya. Ya, Puan Aziza, tak sedar. Okay, selamat datang Puan Aziza. Aktiviti yang menarik. Okay, sekejap saya nak screenshot. Okay. So, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya dalam grup. Okay, tanya dalam grup kita ataupun kamu boleh discuss dalam kumpulan kamu dan boleh tag saya. Tag saya, panggil lah tu. Okay, dalam grup WhatsApp. Okay, mana dah? Okay, kalau tag saya. So, saya akan respon lah kalau saya baca. Okay, boleh? Boleh kelas? Raise up your hand if you understand. Okay, very good. So, kerja rumah awak hari ni ialah dalam buku latihan, turn to page 148, buku teks, uji kendiri 6.2. Okay, salin dalam buku latihan dan jawab. Dah siap hantar di Google Classroom macam biasa, okay? Sebenarnya soalan tu kalau awak tengok, awak dah bincang pun dalam kumpulan. Cikgu nak bila? Cikgu nak bila? Okay. Kelas offline hari apa? Saya lupa dah jadual baru. 4 STEM 2 esok. 4 STEM 2 offline esok betul bukan Rabu Khamis? Okay. Rabu esok. Rabu 4 STEM 1. Okay, 4 STEM 2 hari Selasa. Okay. So, yang ni kerja rumah hari ni. Esok kita main game. Saya bagi game lain. Dalam quizzes pula. Okay, boleh? Boleh. Boleh cikgu. Boleh. So, sebelum kita kita dismiss our class, bukalah kamera tu. Kita nak ambil gambar dengan Cikgu Hafni, dengan Puan Aziza, dengan Puan Satya. Okay, ambil gambar, buka kamera. Dah janji kan nak buka kamera. Tak apa, tak ada bau kat sini.
Tak ada bau. Buka kamera. Hanya Alia dengan Tika je buka ni. Cepat. Yang lain mana? Buka je. Nak tunjuk kipas ke? Asha cantik tu. Faris. Lagi. Haris. Tunjuk kipas. Okay, Wenyi, very good. Okay, yang lain mana? Baik, sebelum kita dismiss, okay. Mirah Najihah. Nampak dahi je Mirah. Mio nampak kipas. Okay. Weakness Warren. Tak lengah ke? Tak turunkan tangan tu? Weakness? Okay, Aaron. Okay, nampak buku. Okay. Alright. Puan Faizah pun ada. Sorry, saya tak perasan. Okay, terima kasih sudi join kelas. Saya hantar dekat grup kimia grup kita. Okay, so tamatlah sudah kelas kita pada hari ini. Any problem can ask me anytime, anywhere. Okay, so Assalamualaikum and thank you. Bye. Okey, tahniah Najibah dan tahniah terlibatkan semua. Tahniah. Alhamdulillah. Thank you, Cikgu. Welcome. Okay, saya nak tutup dulu. Hello Puan Satya. Selamat pagi Puan. Ya. Apa ni Faizah. Tahniah Najibah. Okay, sama-sama. Terima kasih sama-sama. Cuba punya pasal. Aduh. Terima kasih Puan Satya. Ada nak bagi komen kat sini ke sekarang ke macam mana? Sebenarnya saya pun baru cikgu, belum mahir sangat lah, tapi saya tengok PDP cikgu memang sangat bagus lah cikgu, cemerlang lah tu. Semua ada penggunaan ICT. Saya tengok cikgu yang permulaan pun cikgu dah gunakan, cikgu ada PowerPoint, cikgu guna Jamboard, kemudian ada cikgu tunjuk yang penggunaan kalkulator, ada discussion kumpulan ada, kemudian ada presentation walaupun online, cikgu buat macam dalam kelas lah, ada discussion group, ada presentation group, kemudian murid-murid hantar latihan dalam Padlet tu, ada perbincangan, ada komunikasi dua hala. Banyak cikgu tanya soalan, murid dia dapat jawab menggunakan buku teks, kemudian eksperimen, cikgu tunjukkan video sedikit untuk murid teruskan dengan eksperimen, ada quizzes, refleksi cikgu buat macam yang parking lot dalam kelas. Jadi macam fulfill semualah, cikgu sangat bagus. Saya dah 2-3 masuk sekolah lain lah ada, tapi hari ni saya tengok sangat bagus. Alhamdulillah. Nanti saya akan bincang dengan ketua saya, Puan Rosliza. Nanti cikgu hantar recording untuk saya ya cikgu. Okay. Tahniah cikgu sangat bagus. 1,5 jam ya cikgu? Yes. Online class 1,5 jam. Okay. Offline 1 jam. Actually sebenarnya untuk kimia ni saya tak cukup untuk 2 kelas, 2 jam setengah. So saya memang buat every week, saya ada buat extra class dengan diorang lah secara online. Teruskan cikgu, teruskan. Untuk cover balik. Cikgu sangat bersemangat dan PDPR cikgu memang sangat berkesan. Murid-murid seronok melibatkan diri. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Okay, terima kasih Puan Satya. Kita jumpa lagi dengan saya hari Khamis nanti. Cikgu Khamis ya, okey. Saya akan hantar mesej. Tahniah Cikgu Wan Najibah. Terima kasih juga Puan Azizun, Puan Faizah ya. Sama-sama memberi sokongan. Terima kasih Puan. Okay, terima kasih. Puan Azizun PKP ya. Saya PKP kami.
Cik Hafni KMP saya. Okey, maaf tadi saya baru selesai yang pencerapan Cikgu Mastura juga. Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sajalah. Okey. Oh, dah selesai? Dah selesai sesi ya? Okey, tahniah Jiba, cikgu menarik. Seronok jadi anak murid kan? Feeling dalam kelas. Dia baru semangat kan. Ya, kita bersahaja, nampak santai, seolah-olah macam bersemuka tadi kan. Okey. Okey, jumpa lagi ya. Okey. Rehat dulu cikgu.